Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi kulubina wa kudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Daun beringin sungguh lebat, angin bertiup amat lambat. Apa khabar wahai sahabat? Nak tanya, dah selawat? Kalau belum selawat, jomlah sama-sama kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah. Apa khabar saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan agar kita semua yang ada urusan hari ini dipermudahkan. Yang ada hajat, sama-sama kita doakan ditunaikan. Yang ada masalah, sama-sama juga kita doakan. Moga-moga adalah jalan penyelesaian. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pagi ini kita nak membicarakan tentang satu topik akidah, iaitu bela diri kebatinan. Kan? Bela diri kebatinan bersama dengan panel kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syadan Al-Hadrami. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz, Ustaz nak bersilat dulu ke? Jangan Ustaz Hari ni kita tak disuruh ke satu. Tak disuruh kan? Tengok atas meja Ustaz ni, ada keris ni apa Ustaz? Ni keris. Ni keris. Ni pedang Melayu. Oh, ni pedang Melayu. Boleh Ustaz buka sikit? Kita bagi cerah mata sikit pagi ni. Tengok. Ustaz buka sana Ustaz Kan terkena pula saya. Hilang kepala. Ya. Oh. Ini original Ustaz Ya, original. Oh, original. Ini original ni. Tajam ni. Tajam Ustaz Tajam. Alhamdulillah. Masya-Allah, tengok. Dia berkilau-kilau ni. Baik Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami semua di pagi ini. Jadi kepada anda sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian yang ingin bertanyakan soalan, boleh buat panggilan ke 03 7726 1603 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 dan pastikan soalan yang ingin anda ajukan sekitar tajuk perbincangan kita pada pagi ini, iaitu bela diri kebatinan. Baiklah sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita nak pergi jauh dalam topik kita pada pagi ini, saya suka untuk kita jenguk sekejap dahulu perkembangan status terkini COVID-19 khususnya di Malaysia. Kalau kita perhatikan di skrin, kes baharu dicatatkan seramai 1,315. Kes sembuh baharu dicatatkan seramai 1,110. Alhamdulillah. Dan kematian baharu dicatatkan 4 orang. Jadi jumlah kes aktif dicatatkan seramai 11,508 orang. Jadi kita masih lagi belum menang. Stay at home. Teruskan hashtag kita jaga kita. Moga-moga Allah pelihara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya fikir tanpa buang masa, teruslah kita hulurkan kepada panel kita, guru kita untuk mukaddimah pada pagi ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Da'i Hakim. Ya. Kita ke udara hari ini. Ya Ustaz. Pagi Minggu. Ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan banyaklah lebih manfaat. Amin. Bersama kita semua insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama sekali Da'i, hari ini berwajah baru Ahmad ni. Selalunya memang pakaian ulama Hadramaut. Alhamdulillah. Ini hari ini kita pakai kira-kira pendakwah pendekar. pipi. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan keizinan kepada kita untuk sama-sama ke udara pada program Tanyalah Ustaz TV3. Biar tahu jangan keliru. Baik, suka saya ingin menyatakan tentang seni bela diri dan satu lagi iaitu perubatan. Kedua-duanya ini kalau kita lihat bangsa Melayu. Bangsa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keistimewaan yang mempunyai ciri-ciri tersendiri. Jadi pertama sekali kita lihat bagaimana Islam itu disampaikan ataupun tersebar ke seluruh pelosok dunia.
Kita tahu bahawasanya di dalam bangsa-bangsa ini terdapat bangsa-bangsa yang disebutkan secara umumnya Ajam dengan Arab, iaitu bangsa Arab dan bangsa Ajam, iaitu bangsa selain Arab. Kita macam saya Bugis. Oh, Bugis. Saya berasal daripada keluarga Bugis. Dai mana? Melayu, Keturunan Melayu mana? Melayu. Melayu saja. Kalau kita lihat keturunan Melayu ni dia ada Melayu Melayu Mendeling, Melayu Bugis, Melayu Jawa. Banyak pula pecahan. Banyak pecahan. Jadi kalau kita lihat asalnya bermula daripada dalam banyak hikayat menyebutkan bagaimana bangsa Melayu ini bangsa yang dipandang mulia oleh kalau kita lihat pada zaman berzaman. Cerita tentang seni bela diri juga adalah salah satu daripada ilmu yang telah diamalkan oleh bangsa Melayu ini sejak dulu lagi. Sejak zaman berzaman, tetapi bila sebut seni bela diri, adakah ilmu persilatan hari ini adalah ilmu persilatan yang menyalahi agama Islam, ataupun ia adalah seni bela diri yang telah terpelihara oleh zaman berzaman, hatta ulama-ulama terdahulu. Jadi kalau kita lihat di dalam sejarah bagaimana Islam itu sampai ke tanah Melayu, kita akan lihat bagaimana fasa orang Melayu ini, dia bangsa Melayu tetapi agamanya pada permulaannya peringkat-peringkat. Di antaranya ada juga yang menyatakan bahawasanya bangsa Melayu ini beragama ataupun menganut animisme, iaitu tidak percaya kepada Tuhan. Dan ada juga yang mengatakan percaya kepada Tuhan. Itu yang disebutkan sebagai orang yang menyembah, dipanggil agama Dahyang, iaitu mereka percaya adanya Tuhan yang tidak bisa diapa-apakan. Ini bangsa Melayu dahulu sebelum mereka menerima Islam. Dan kemudian zaman berzaman, kalau kita sebut Melayu ni, dia mesti kelompok Nusantara yang besar. Termasuklah Kemboja, Fatani, Indonesia, Brunei. Ini semua adalah kelompok alam Nusantara ataupun alam Melayu. Bangsa Melayu itu terduduk di kawasan itu dahulu. Dan ketika mana kita lihat bagaimana tempoh Islam itu nak sampai, mereka ada menganut Hindu, ada menganut Buddha, kemudian barulah mereka menerima Islam. Dan sebelum itu bila kita sebut tentang seni bela diri, saya nak tanya kepada semua, apakah yang anda fikirkan tentang seni bela diri? Biar anda pilih. Adakah seni bela diri ini bila sebut tentang silat, silat ini syirik ataupun khurafat? Tidak perlu bangsa Melayu ini belajar silat. Betul. Belajar taekwondo, belajar karate, belajar, sedangkan itu bukan khazanah ataupun warisan bangsa Melayu. Kemudian kita lihat sejarah bagaimana silat itu bermula. Pada permulaannya, ilmu ini disebut ilmu hulu balang. Ilmu hulu balang Melayu, ilmu penjurit, ilmu gagah berani. Ini ilmu kerana setiap bangsa, hatta orang Arab, zaman Nabi SAW, Nabi sendiri ada gusti, ada lawan. Sehingga kan dalam satu riwayat ketika mana Nabi Muhammad SAW, pertama Nabi SAW suka tengok sahabat Nabi bergusti. Suka tengok sahabat Nabi SAW, kita hari ini sebut training lah kan. Kalau dalam silatnya disebut berlebat. Ini bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya dengan sahabat Nabi, di antaranya ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak perang, Nabi akan lihat siapa yang akan bersama dengan Nabi ataupun siapa yang Nabi akan utuskan menjadi ketua pahlawan. Kalau ingat tuan-tuan, perempuan, para hadirin hadirat yang mengikuti program, sebelum ini saya cerita tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah adalah sahabat Nabi, pahlawan, pejuang Islam. Tetapi kalau kita pandang sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembawa agama Islam, Nabi juga bertinju. Nabi juga berperang. Nabi juga menjadi ketua pahlawan. Jadi oleh sebab itu kita jangan mudah mengukur orang yang belajar silat ini adalah orang yang telah mengikut fahaman syirik ataupun sesat ataupun khurafat. Sedangkan ia
perlu kepada penilaian ataupun perlu pada penelitian ataupun perlu kepada kupasan ataupun huraian. Jadi bila sebut tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW tanya, ada 2 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin berperang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kamu seorang boleh perang, seorang tak boleh perang. Kenapa? Sebab dia pandai memanah. Sebab dia memanah. Jadi Rasulullah kata pergi. Sedangkan umur dia beza setahun saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sebut begitu, dia rasa kecil hati. Dia rasa kecil hati, dia pun kata, ya Rasulullah SAW, belum cuba belum tahu. Aduh. Belum kan? cuba belum tahu. Belum cuba belum tahu. Lepas tu Rasulullah SAW suka tengok. Lepas tu Rasulullah kata, cuba kamu maknanya sparring lah. Kalau berlebat lah. Kalau taekwondo, karate, do ni semua sparring. Baik berlebat ataupun ini sama. Lalu berlawan. Lawan berdua, akhirnya yang minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjaya. Lalu Rasulullah kata, kalau macam tu kamu ikut bersama. Allah. Ini Rasulullah SAW sendiri. Itu Rasulullah melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana datang seorang pemuda yang namanya Rukanah. Rukanah ni peninju dunia. Kalau zaman saya dulu WWF, World Wrestling Federation lah. Saya tengok juga tu layan juga. Itu zaman kecil lah. Sekarang ni sama lagi. tapi nama-nama masih ingat lagi. Undertaker. Tapi ada hari ni Ustaz pun sebut Ustaz Smackdown. Ada juga Ada Ustaz Sakaratul Maut pun ada ya. Istilah-istilah. Baik. Jadi ketika mana Rasulullah SAW dengar ada orang menjerit di luar kemah, lalu Rasulullah SAW dengar melihat para sahabat Nabi SAW dalam keadaan takut. Rasulullah kata, kenapa kamu takut? Itu depan Rasulullah. Itu peninju dunia tu. Rukanah. Ya, Rukanah. Itu Rasulullah SAW kata, apa dia nak? Dia nak lawan dengan kita semua ya Rasulullah. Terus Rasulullah kata, tak apa-apa. Ini pahlawan. Dia aku settle ini bukan hanya buka kitab je. Betul. Sebab tu saya hairan. Mungkin ada orang cakap, Ustaz dah pakai tanjak pula pakai ni. Bukan, ini warisan bangsa. Kan? Kalau kita tak kenal bangsa, maka makna kita tak sayang dengan bangsa kita. Jadi oleh sebab itu, ketika mana Rasulullah SAW keluar, Rasulullah SAW kata, apa yang kamu nak? Rukanah kata, saya nak lawan semua orang Islam. Fight with me. Kan? Ini siapa? Siapa nama peninju? Khabib. Khabib. Ini. Khabib kan. Jadi ketika mana kita dulu Mak Ali ada. Jangan kita ingat Khabib je. Kita ada sebelum ni Nasim. Itu peninju Yaman. Jadi ketika mana Rasulullah SAW keluar, Rasulullah kata, kalau kamu nak lawan, lawan dengan aku saja. Jangan lawan dengan sahabat-sahabatku. Jangan sentuh. Allah, inilah dia. Kata sahabat ni. Rasulullah SAW pandang, para sahabat Nabi SAW kata, tak apa. Biar saya depan. Lepas tu Rukanah kata, tak. Aku nak lawan kau dan semua. Kan? Maknanya, Rasulullah kata, tak payah. Aku saja sudah. Allah. One by one. Kan? Lalu Rasulullah buat apa? Rasulullah tak cakap banyak. Hari ni kadang-kadang kita cakap-cakap tapi tak tunjuk kan. Rasulullah SAW datang, terus Rasulullah buat kotak macam gelanggang. Jadi sebab tu kita lihat, sebenarnya silat ini adalah satu khazanah bangsa. Allah Akbar. Yang telah hilang pada bangsa Melayu hari ini. Kalau kita sebut silat, kan tadi saya sebut tentang awalnya ilmu hulu balang, ilmu penjurit, ilmu prajurit, ilmu gagah berani. Ini semua ilmu dahulunya tidak disebut silat. Kalau kita lihat sejarah bagaimana silat itu bermula, maknanya hari ini baru disebut silat. Tak, pada zaman kerajaan kerajaan kegemilangan, kerajaan Melaka. Itu masa itulah silat itu disebutkan. Baik, Ustaz. Kita ada soalan pertama di pagi ini Ustaz yang boleh kita kaitkan dengan persilatan dan juga kebatinan, iaitu soalan dari Facebook. Muhammad Izzuddin bertanya, Assalamualaikum Ustaz Ahmad Syadan, Da'i Hakim dan kru TV3 dan TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam. Soalan saya, sebahagian pengamal silat biasanya terlibat dengan amalan-amalan berkaitan kebatinan. Boleh Ustaz kongsikan antara amalan-amalan kebatinan yang salah atau menyalahi akidah Islam yang sebenar? Mohon pencerahan Ustaz. Pasir Mas Kelantan. Terima kasih kepada Muhammad Izzuddin atas soalan. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih
pada akhina Muhammad Izzuddin. Ya. Izzuddin ke Izzuddin? Baik. Pertama sekali bila sebut tentang silat, saya lebih pertama sekali kita kena tahu silat itu adalah satu seni bela diri bangsa Melayu. Yang mana dia berkaitan dengan kita ilmu perang. Ya. Jangan sebut tentang kebatinan dulu. Ya. Kita sebut ilmu perang yang mana ulama-ulama dahulu. Kalau hari ini kita buka kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah tanhu. Kalau kita buka kitab Syekh Wan Daud Abdullah Al-Fatani. Kalau kita buka kitab, ni orang Selangor. Raja Haji Fi Sabilillah. Ini semua ulama. Tetapi mereka juga pendekar. Mereka juga pahlawan. Cuma dalam masalah kebatinan, kita pandang balik di dalam konsep kebatinan itu apa yang ada. Baik saya sebut kepada kita semua, silat ini asalnya gerak. Kan? Asalnya gerak, asalnya helah untuk menipu musuh. Macam mana cara kita nak mengelak macam mana. Baik. Tetapi bila sebut kebatinan, ia ada kaitan dengan zikir-zikir, amalan-amalan yang kita amalkan. Baik, sebab tu saya sebut tadi tentang animisme, kemudian Hinduism, kemudian Buddhism. Ini semua adalah era bangsa Melayu yang dahulunya kita begini-begini sampailah Islam datang. Baik, semasa Islam datang, kita pun diajar oleh ulama-ulama. Baik, bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita peristiwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada Rasulullah SAW ketika mana Nabi untuk berhijrah. Nabi nak keluar daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang cerita itu Saidina Ali karamah wajhah menggantikan tempat tidur Nabi SAW. Ingat tak ketika mana Rasulullah SAW keluar, Nabi SAW diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil tanah. Mengambil tanah, lalu Nabi SAW diajar ayat itu diturunkan, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Lalu Rasulullah SAW jalan, Rasulullah SAW letak di atas kepala-kepala orang-orang musyrikin yang dikumpulkan 10 pemuda. Tengok, kenapa peristiwa ini orang Quraisy yang berbincang tak dapat nak settle, akhirnya syaitan menyerupai manusia, ia mengatakan bawakan 10 pemuda-pemuda bangsa Quraisy. Sebab dia ada 12 kabilah. 2 kabilah ikut Nabi SAW, 2 kabilah 10 kabilah ikut Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Maka ketika mana Rasulullah SAW keluar, dia tak, okey, baik. Jadi kat sini kita kena lihat, dulunya ada mantra-mantra, ada jampi-jampi serapah, ada semua. Tetapi apabila Islam datang, Islam mengajar kepada kita tukar dengan zikir kepada Allah Subhanahu taala. Jadi kat sini sebenarnya saya nak sebut kepada semua yang hadir di sini, inilah dia ilmu kebatinan, iaitu ilmu roh yang ada di dalam jiwa kita. Hubung hati kita kepada siapa? Kalau hubung hati kita kepada syaitan, kepada jin, kepada makhluk asing, maka ini perkara yang tidak boleh. Tapi kalau sekiranya mengingati Allah Subhanahu taala, berzikir kepada Allah Subhanahu taala, ini hadiah daripada Allah Subhanahu taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah tidak boleh kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan ini ada warta kerajaan yang menyebutkan enakmen pentadbiran hukum syarak. Insya-Allah kita akan mungkin sambung kongsikan selepas ini. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan yang subhanallah. Tetapi kita nak berehat seketika, insya-Allah, kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz kembali bergabung selepas ini. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam.
Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membincangkan tentang topik akidah, iaitu bela diri kebatinan. Bersama dengan kita pendekar Ustaz Ahmad Syadan Al-Hadrami. Baik Ustaz dan sedang penonton, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapakah di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan puan. Iya. Belum tanya dia. Dia belum tanya. Ya, silakan. Silakan. Ya. Okey. Ya. Boleh, silakan. Apa soalannya? Soalannya, ini. Saya pun tadi ada keluar sikit. Macam ni. Ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohani dari Mesti dari Ya. Banting. Ya. Ingin bertanya apa ni tajuknya apa tadi? Bela diri. Bela diri. Kebatinan. Bela diri macam bersilat apa semua sebab Ya. kaum wanita ni anak-anak perempuan ni lah, kaum-kaum wanita ni macam tak ada kekuatan lah untuk bersilat. Jadi ada tak cara lain untuk membela diri supaya musuh-musuh Ya. tidak apa Tak menyentuh lah, tak menyerang. menyentuh kita lah, tak Ya. nampak kita lah. Ya. Ada tak ayat-ayatnya caranya Sebagai supaya pelindung diri. pelindung diri Ya. pelindung diri bagi kaum wanita. Baik. Jadi itu aja soalan saya, Ya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Rohani dari Banting. Baik Ustaz, betul lah apa yang katakan Puan Rohani tadi, mungkin perempuan ni tak ada kekuatan untuk silat. Jadi adakah mungkin Ustaz boleh kongsikan amalan-amalan zikir sebagai pelindung diri? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oh, orang Banting. Orang Banting. Saya kira kalau keluarga saya dulu pernah menginap ataupun bertempat di Bukit Jugra. Itu kawasan Banting lah. Ya. Baik, alhamdulillah. Soalannya tentang pendinding diri ya. Kalau kita lihat, Islam itu saja telah mengajar kepada kita pembinting diri. Ya. Bagaimana yang Islam mengajar kepada kita? Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita tentang ayat-ayat untuk kita mengamalkan supaya kita dibentengi oleh syaitan dan iblis. Memang kita tahu dunia ini kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Memang kita ada perhubungan di antara sesama manusia dengan makhluk yang lain. Ya. Baik. Dilihat dalam ilmu tauhid, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ini ada 3 golongan yang sangat yang ada di bumi ini, walaupun nampak ataupun tak nampak. Yang pertama malaikat, yang kedua jin, yang ketiga manusia. Baik. Apabila sebut tentang manusia, sesama manusia, kita ada pertahanan diri. Itu yang tadi saya sebut tadi dengan ilmu bela diri. Kalau orang perempuan kata tak ada ilmu bela diri, sebenarnya ilmu persilatan ini juga adalah ilmu bela diri bangsa Melayu dahulu, hatta orang wanita. Kita tengok bagaimana Tun Fatimah juga adalah di antara pahlawan wanita yang menyelamatkan negaranya, menyelamatkan bangsanya. Hatta kita tengok zaman kemerdekaan, untuk mendapat kemerdekaan, orang wanita juga pegang senapang. Itu ada gambar dalam kumpulan orang-orang lama dulu, dia tunjukkan bagai dia kata ini nenek saya dulu. Kan? Jadi itu adalah zahir. Macam mana kita bila kita pakai ini zahir. Ini zahir. Penampakan kita dai yang ceria dengan baju hijau. Oh, kita sama hijau. Itulah. Kan? Jadi itu zahir. Tapi batin ada. Sebab itu pertama tadi saya sebut waja'alna min baini aydihim wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu ayat surah Yasin yang kita baca. Dan kita tahu surah Yasin juga ada kaitan dengan jauhkan kita daripada gangguan jin dan syaitan. Juga amanar rasul. Juga lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini selalu kita baca dalam Yasin tahlil. Ini semua. Dan juga fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafizah. Ada dua riwayat, dua bacaan. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin, dengan fallahu khairun hifzah wa huwa arhamur rahimin. Ini dua-dua ayat
yang boleh kita buat pendinding. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Ini sibuk dengan COVID, zikir pendinding diri tak baca. Duduk dekat shopping kompleks, duduk dekat je sibuk dengan beli barang tapi tak baca pun bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini semua adalah ayat-ayat yang disebut sebagai ruqyah. Jampi. Ini pun sebut jampi. Cantik soalan ni. Baru saya masuk kepada jampi. Ini jampi, bomoh, dukun, pawang. Ini semua adalah istilah saja. Tapi macam mana dia hendak mengambil daripada zikir itu ataupun daripada wirid itu ataupun daripada ini yang disebutkan hubungan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kita kena lihat bagaimana apa yang kita baca tadi. Apa yang kita amalkan tadi. Macam tadi yang saya sebut tentang warta kerajaan ini tadi. Ini, kalau kita tahu warta kerajaan Sri Paduka Baginda, ini adalah amalan-amalan ilmu silat yang ada kaitan dengan penyembahan dan pemujaan. Ini sudah diwartakan. Disebutkan ada berkaitan dengan kuasa gaib. Tapi, kalau saya cakap lah, ini kadang-kadang orang, saya ada sekolah tahfiz. Alhamdulillah. Izin Allah SWT saya buka sekolah tahfiz. Saya ada orang-orang Melayu, orang banyak ikut. Kita bangsa kita, seorang ustaz. Tiba-tiba ustaz nak buka silat. Pengajian silat di sekolah. Di sekolah tahfiz. Jangan ni. Ini syirik ni. Khurafat. Sedangkan saya tahu, ulama-ulama saya, ulama-ulama bangsa ini, dulunya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Beliau adalah pejuang sampai kuburnya berada dia Palembang. Falimbani. Falimbani itu Palembang. Palembang itu Indonesia. Kuburnya dekat Fatani. Dekat Fatani ya? Fatani. Siapa pergi Fatani dia sempadan. Baik Ustaz, tadi Ustaz bila sebut Ustaz tersebut tentang silat. Ada soalan yang kita boleh kaitkan dengan pertanyaan sahabat kita di Facebook ini. Muhammad Faizal bin Ahmad bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Da'i, Ustaz dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, adakah jika salah menuntut ilmu bela diri boleh menjadikan seseorang itu jatuh dalam dosa syirik? Mohon perkongsian dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Faizal atas soalan. Ini kadang-kadang ada orang takut nak belajar silat Ustaz. Yalah. Dia kata takut syirik. Mungkin Ustaz boleh jelaskan sedikit. Baik. Apabila sebut tentang syirik, kita kena tahu definisi syirik dulu. Sebab itu tidak ke mana dalam ilmu hari ini, sebab itu Nabi SAW pernah bersabda, Anta a'lamu bi umuri dunyakum. Ini hadis sahih. Nabi kata, kamu lebih mengetahui tentang urusan agamamu, urusan duniamu. Umuri dunyakum. Kan? Nabi SAW kata kamu lebih tahu. Sebab Nabi nak bagi tahu kat sini, bukan seorang ustaz ataupun seorang tuan guru mesti tahu semua urusan dunia. Dia pun kena tahu urusan dunia tentang orang yang ahli. Sebab itu Allah SWT sebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Macam kita lihat dalam warta, warta macam ni. Contohnya dia kata kuasa gaib siapa? Nasrul Haq, Budi Suci, Al-Watan, Budi Suci Sejati, Jawa Faradin, Silat Sunda Pukulan Gaib, Tusuk Hikmat, ilmu kebatinan. Ini semua bahagian silat yang ada kebatinan yang mungkin di dalamnya, sebab itu ini warta kerajaan, maknanya ini fatwa lah. Mungkin ada sana penyembahan. Sebab itu sebut syirik. Apa makna syirik? Syirik iaitu menyamakan, dia ada dua. Jangan ada orang ingat syirik ni hanya mengatakan makhluk ini lebih kuasa daripada makhluk ini, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia nak kata Allah berkuasa, ada makhluk lagi yang sama kuasa. Ada percaya. Okey, itu satu. Yang kedua, dia menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk yang lain. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila dai dan semua para penonton, sebab tu dalam apa urusan sekalipun kita kena belajar ilmu agama. Sebab tu bila datangnya Islam ajar cara kita nak bertukang macam mana, cara kita nak buat rumah macam mana, cara kita nak berkeluarga bagaimana, cara kita nak berlawan pun macam mana. Jadi
kat situ kita lihat bagaimana Nabi SAW ajar kepada sahabat Nabi bertinju, berlawan, mengikut cara Islam. Jadi begitu juga dengan persilatan. Jadi bila sebut tentang persilatan, saya nak kaitkan yang pertama sekali. Orang Melayu dulu, kalau nak kata bangsa Melayu ni hebat dengan gagahnya, mereka hebat dengan persilatan mereka. Dengan bela diri mereka. Baik. Tetapi mereka ini telah datang Islam, maka lahirlah keris. Bukanlah lahir keris. Mana keris tu tadi pun telah disepuh menjadi bentuk seperti mana pahlawan punya zaman dulu punya. Kalau saya tunjukkan kat sini, ini pedang. Tunjuk. Mungkin boleh zoom sikit. Ini pedang. Tadi tak habis tunjuk tadi ya. Kan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini pedang. Kalau kita tengok pedang, kan? Hari ni kata pedang ini macam ni, lepas tu ada nampak kepala naga lah, kan? Wahai para pengikut pengajian ilmu, bukankah kamu tahu Rasulullah SAW mempunyai pedang? Nabi mempunyai pedang Al-Battar. Pedang Al-Battar tertulis nama nabi-nabi. Nabi Musa ada, Nabi Isa ada, punya nama dekat pedang Nabi SAW. Pedang Nabi SAW ada kepala naga. Ada kepala naga. Pedang Nabi SAW juga mempunyai gambar apa macam naga, kaswari apa semua kan, burung Garuda. Maka oleh sebab itu jangan cepat kita menghukum syirik dan ini, melainkan kita kena belajar dulu. Jadi oleh sebab itu saya mengajak kepada semua para pesilat. Semua yang kata lawan, ini semua. Tapi adakah anda tahu ilmu agama kamu? Jadi belajar. Nak belajar silat tak ada masalah. Tapi tahu dulu. Kena tahu ilmu tauhid, akidah. Jangan rasa saya lawan, saya boleh hilang, saya boleh halimunan semua. Tiba-tiba kamu syirikkan Allah Subhanahu Taala dengan kamu rasa lebih hebat. Kena ada ilmu dulu. Kena ada ilmu. Sebab itu belajar tauhid, belajar fiqh, belajar tasawuf. Sebab tu saya sebut tadi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Raja haji fisabilillah. Mereka pahlawan, tapi malam Jumaat mereka berzikir, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sembrono je Ustaz. Bukan sembrono, orang Jawa. Bila Ustaz sebut tentang ilmu tadi Ustaz, ada soalan yang kita boleh kaitkan lagi dengan pertanyaan sahabat kita di Facebook. Sahziatul Siddiq bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Sekiranya seseorang itu ingin menuntut ilmu bela diri dan berniat hanya untuk mempertahankan diri semata-mata, hanya untuk kebaikan, bagaimana untuk membezakan yang Ustaz katakan tadi, ilmu bela diri yang dibenarkan oleh Islam dan yang melibatkan kebatinan yang melanggari syarak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah tanda-tanda seseorang yang telah menjerumus bela diri dengan menggunakan ilmu kebatinan? Yang ketiga, apakah sekiranya seseorang itu mengamalkan ilmu kebatinan, sikap dan tingkah laku seseorang akan berubah jua sehingga mencetus keruntuhan sesebuah institusi kekeluargaan dan masyarakat? Mohon pencerahan Ustaz. Sekian, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Tu dia Ustaz, 3 soalan dibantai. Kita pergi yang pertama Ustaz, tentang bagaimana nak bezakan ilmu yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tadi saya menegaskan tentang ilmu persilatan dengan zahir. Baik. Ilmu persilatan dengan zahir juga perlu dibawa sekali dengan ilmu agama. Kena seiring. Belajar silat ke, belajar memanah ke. Lepas tu saya punya, alhamdulillah, saya suka cerita, ingin menyebutkan kalau Tuan Guru yang membimbing saya, membimbing ilmu Melayu saya, iaitu Tuan Guru Syekh Hafiz Al-Jandrami, juga Dr. Aziz Wahija daripada Silat Kayung Fatani, juga ibu mertua saya, Bonda Tun Suzana. Ini semua adalah orang-orang yang mengajar saya. Tetapi saya sendiri, semasa saya belajar silat, mak bapak saya, Allahyarham, ayahanda saya, yang tahu saya belajar silat ini, saya punya semangat belajar silat, saya bawa guru datang ke kawasan Keramat. Jadi nak ceritakan bagaimana silat itu yang saya belajar. Mak saya hantar saya belajar sekolah agama. Saya tahu bagaimana nak tahu ilmu tauhid, sifat 20. Sifat dulu. Ilmu mazhab tauhid Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari.
dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini membebaskan kita daripada syirik. Membebaskan kita daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan itu. Bila kita sebut ilmu tauhid, kita akan dapat membezakan di antara perkara yang kami belajar silat ini, benda yang syirik ataupun tidak. Kita dengar, kita belajar. Kadang-kadang guru kita duduk dengan kita. Di sini ada fatwa juga. Bagaimana yang dikatakan benda-benda itu boleh kita tahu. Meragukan tentang wujudnya Nabi Adam dan isterinya Hawa. Bila kita dengar, kita tahu. Kita kenalah belajar sikit. Jangan hanya belajar silat tapi tak belajar ilmu sirah, ilmu sejarah. Bagaimana Nabi Adam AS dengan Sayyidatina Hawa. Kena tahu. Menganggap Adam dan Hawa ada di dalam batang tubuh seseorang lelaki, perempuan, suatu kepercayaan tanasuh al-arwah. Maknanya dia nak katakan kat sini, sebenarnya yang menggerakkan kita adalah Adam. Apa semua. Jadi, benda-benda itu berkaitan dengan ilmu agama. Ya, betul. Merendahkan martabat Rasulullah SAW. Kita belajar ilmu silat tapi kita rendahkan martabat Rasulullah SAW. Ini jelas bertentangan. Betul. Merendahkan martabat para malaikat besar. Malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Malik, malaikat ni dia rasa lebih tinggi lagi rijalul ghaib ke ataupun ini semua. Tak, mungkin ada sebutan-sebutan yang hari ini digambarkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani apa semua. Tapi kita ukurlah. Kita ukur dengan ilmu agama. Jangan main ikut je. Kan? Main angguk je. Angguk, geleng-geleng. Meletakkan Allah SWT sama taraf dengan wali. Ya, wali ada. Siapa kata wali tiada? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya di sisi Allah ada para wali Allah SWT. Mereka ini tidak takut selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Sebab tu orang yang silat sebenarnya, saya sambung sekali yang kedua tadi. Betul. Kata orang belajar silat dia akan rutuhkan. Sebenarnya ini tak faham falsafah silat. Sebenarnya orang belajar silat lah, dia kena tenang, dia kena sabar. Sebab yang ada dalam dia tu membentuk diri dia, syakhsiah dia. Dia kena jujur, dia kena amanah, dia kena prihatin kepada bangsa. Dia kena sayang, bukan terus mengamuk, amuk. Walaupun benda tu ada orang Melayu, dia simpan amuk tu. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Kita nak berehat sekali lagi. Terima kasih kepada keluarga besar Tangan Ustaz. Kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang menonton menerusi Facebook, kalau boleh belanjalah butang like, mungkin boleh komen balik, tulis balik di ruangan komen apa yang telah Ustaz kongsikan kepada kita semua, dan tekan butang share. Moga-moga memberi manfaat juga kepada orang lain, insya-Allah. Baiklah, tadi mungkin Ustaz nak sambung sedikit tentang sikap, adakah berubah sikap jikalau berlatih ilmu persilatan ni? Belajar ilmu persilatan. Silakan. Ya, sambungan sebentar tadi apabila soalan yang diajukan mengenai sikap dan sifat. Sebenarnya kita melihat kepada apa yang diajar dalam Islam dahulu. Sebelum kita memandang ilmu persilatan ke, ilmu tinju ke, ilmu lawan ke semua, hatta kita tengok anak-anak kita, kalau mereka bertumbuk berlawan, itu tandanya ada sifat keganasan yang ada dalam diri dia. Macam mana datang sifat keganasan? Bukan daripada silat saja yang boleh manusia boleh ganas. Dengan TV pun, pengaruh TV pun boleh ganas. Saya teringat masa saya belajar, kalau ikutkan saya punya pengalaman, saya ni belajar daripada kecil
taekwondo, karate do, Semua belajar, Ustaz. lincah, penjurit kepetangan, semua belajar. Sampai yang sekarang ini baru saya belajar sebab saya faham bahawasanya dalam ilmu persilatan ini lebih-lebih tuan-tuan guru. Dia tidak perlu ada bentuk singa ke, bentuk rimau ke, sebab sebenarnya itu adalah yang dinamakan singa ataupun burung helang atau semua tu, ia sebenarnya kepantasan dan kecerdasan, kehebatan lawan. Sebab itu kalau kita sebut tentang silat, wahai penduduk di negara Malaysia, khususnya bangsa Melayu, anda kenal siapa Laksamana Hang Tuah? Kalau ini telah dibuktikan dengan fakta-fakta. Ada 2 buah buku yang saya datangkan sendiri supaya nak beritahu Hang Tuah ini bukan hanya mitos, hanya legenda, tetapi ia adalah pahlawan yang beliau juga adalah anak murid kepada seorang ulama. Maka ini semua adalah benda-benda yang berkaitan dengan pahlawan. Dan Hang Tuah dalam sejarah, ini sejarah tak pernah dusta, tak pernah tipu. Ada seorang profesor, Dr. Haidar Kamarudin, yang pergi ke India melihat sejarah Hang Tuah. Ada yang pergi, disebut catatan Okinawa, pergi ke Jepun. Sebab Hang Tuah, Laksamana Hang Tuah berlawan dengan 7 ataupun 10 ninja. Jepun ninja. Saya pun dulu belajar. Dulu saya belajar. Tapi sebab saya ni minat. Tu saya cerita tadi. Sebab bila saya belajar silat ni, dia semangat lain tau. Jadi tengok cerita kungfu ke apa ke. Masa tu saya dengan abang saya. Habis cerita tu, kita pun tunjuklah Fong Sayuk ke apa. Kan, apa nama. Kena ni. Tapi nak ceritakan kat sini. Baik Ustaz, sebelum saya nak cerita tu, kita nak raikan dulu seorang pemanggil talian. Assalamualaikum, siapakah di sana? Waalaikumsalam. Ya, silakan tuan. Abdullah Osman daripada Seremban. Ya tuan, silakan. Ada 2 perkara lah. Pertama sekali, mengapa silat Nasrul Haq diharamkan? Kerana suatu ketika dahulu sangat popular di kalangan ahli-ahli silat. Dan lagi satu, bolehkah kita ambil jin Islam sebagai hadam kita? Tujuan melindungi kita, melindungi diri kita dan keluarga dan perubatan tradisional. Minta pencerahan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tuan Abdullah dari Seremban bertanyakan 2 soalan berkenaan yang kenapakah diharamkan Nasrul Haq, dan yang kedua, bolehkah kita ini menggunakan khidmat jin Islam? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mengenai Nasrul Haq, adalah satu ilmu yang kita bila sebut tentang Nasrul Haq ini, saya pertama sekali beginilah. Dia satu ilmu yang ilmu yang dipelajari. Maknanya ilmu yang siapa yang belajar lebih tahu. Lepas tu kajian-kajian daripada ulama ataupun daripada jabatan agama. Okey, pertama sekali saya akan buka kepada pandangan kita bahawasanya di dalam ilmu persilatan ini kan daripada sejarah yang mengatakan contohnya ia berkaitan dengan animisme, Hinduism, Buddhism ni, dia mungkin kajian telah dibuat mengenai Nasrul Haq itu, ada kaitan-kaitan seperti mana yang dikaitkan dengan satu pengajian, satu disebut risalah gerak kilat ataupun silat abjad. Ini semua fatwa dia fatwa, mungkin kita lihat ini fatwa ini mungkin nak jauhkan daripada pemahaman yang ada sedikit menyeleweng ataupun sudah menyeleweng, maka ini perlu dilihat. Sebab itu saya sebut tadi tentang pemujaan, merendahkan, ini semua mungkin ada kategori-kategori begitu. Dan mungkin juga di situ juga ada perkara yang tak boleh diselesaikan oleh orang yang pengamal silat tersebut. Apabila ditanya, tak dapat nak jawab apabila Jabatan Agama bertanya. Itu yang saya sebutkan tadi, fatwa daripada Kerajaan Kedah, Darul Aman. Dan mengenai
silat-silat yang berkaitan dengan khurafat, iaitu menyekutukan kuasa Allah dengan kuasa Jibril dan Nabi Muhammad, disamakan semua. Lepas tu dia mengadakan suatu kepercayaan baru, iaitu menghadirkan menghadirkan rupa Rasulullah SAW, rupa Jibril, rupa Israfil, maknanya kat sini yang berkaitan. Tetapi kalau kita lihat Nabi SAW dalam permasalahan jin tadi, permasalahan jin tadi, kalau ikutkan pada pandangan ulama, dia ada khilaf penggunaan jin untuk suatu perkara. Tetapi di sini ada dua pendapat ulama yang mengatakan satu perkara itu boleh boleh diterima, dan satu lagi melarang. Iaitu yang pertama yang digunakan oleh pendapat sebahagian daripada Imam Malik, Imam Ahmad, fahaman mazhab Maliki, mazhab Ahmad, mengatakan tidak boleh kita meminta bantuan daripada jin, walaupun perkara-perkara yang perkara-perkara mubah, perkara yang boleh. Yang kedua, pendapat daripada sebahagian Imam Syafi'i, Syekh Ibn Taymiyah, yang mengatakan boleh kita mengambil bantuan jin, tapi ada syarat. Syarat kita boleh handle jin tersebut. Siapa yang boleh handle jin? Siapa boleh handle jin? Sebab benda ni semua ada hujahnya. Ada hujah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah hatta kepada jin. Nabi SAW berdakwah hatta kepada jin. Tetapi orang yang meminta kepada jin, jangan sampai jin tu rasa dia tu Tuhan. Ya, betul. Ini yang tak boleh. Tapi kalau kita boleh kawal dia, kemudian saya bawa kepada fatwa. Fatwa kerajaan negeri masing-masing ada mengatakan bahawasanya kalau boleh, jangan datangkan benda-benda yang makhluk asing boleh kita gunakan. Sebab apa? Sebab ini jabatan agama, dia lebih tahu. Ya, betul. Siapa kamu? Tentang ilmu tauhid pun tak lepas. Ilmu fiqh pun tak lepas. Ilmu pembersihan hati pun tak lepas. Tengok Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang ulama besar, pun didatangi oleh makhluk yang jin, syaitan, mengatakan, "Ya Abdul Qadir, kamu sudah sampai tahap kewalian yang tinggi. Kamu tak perlu ibadah lagi, tak perlu salat." Diuji tak? Diuji. Lalu apa? Syekh Abdul Qadir kata apa? "Hei syaitan, adu Allah, engkau musuh Allah." Sedangkan Nabi kekasih Allah, yang orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Taala, kekasih Allah tu, itu dijamin kekasih Allah, pun tak tinggalkan solat. Ini kan aku. Dan siapakah kita? Jadi nak tahu, tengok kita punya amalan. Kalau kita belajar silat, solat payah, zikir payah, duduk majlis ilmu payah, ini sudah kena virus. Virus jin, virus gangguan jin. Baik Ustaz, kita ada seorang pemanggil talian. Assalamualaikum, siapakah di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Ahmad Syahdan. Saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan? Alhamdulillah saya sihat. Dai dan Ustaz sihat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi soalan saya begini Ustaz. Ustaz ada menyebut mengenai ini Nasrul Haq tadi tu. Jadi saya nak tanya lah Ustaz ya. Kadang-kadang ni kita ni menuntut ilmu ni, dia ada di segi rohani dan juga jasmani, spiritual dan juga jasmani ni. Kadang yang Ustaz nyebut tadi untuk kesihatan badan itu jasmani baguslah. Jadi saya pun ada pengalaman juga dalam benda ini. Jadi soalan saya Ustaz, kadang-kadang ketidakseimbangan antara spiritual dan juga jasmani ni. Spiritual ni, kerohanian ini, ilmu agama ni nak kena mantap Ustaz. Kadang-kadang ni dia tak dapat beza antara yang baik dan yang buruk. Jadi apabila ilmu ini disalah erti dan dia kekurangan kerohanian ini, jadi di segi agama buat kata Ustaz tadi itu, ini yang penyudahnya yang jadi terfesong dari ajaran sebenar ni. Jadi soalan saya Ustaz, adakah kemantapan spiritual dan jasmani ini perlu ada untuk orang-orang yang ingin menuntut ilmu persilatan seni mempertahankan diri ini supaya tidak terfesong jauh dari agama itu sendiri? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar dari Pekan Pahang yang sudi buat panggilan kepada kita, bertanyakan tentang, ya betul, adakah seseorang itu bila nak belajar ilmu persilatan ni kena mantapkan diri dulu? Bagaimana Ustaz?
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Terima kasih. Tuan Omar. Tuan Omar. Tuan Omar. Baik, pertama sekali bila sebut tentang persilatan, dia adalah satu ilmu bela diri. Ya. Ilmu bela diri dia termasuk di antara ilmu yang menjaga nyawa. Jadi bila sebut ilmu menjaga nyawa, dia termasuk dalam ilmu fiqh. Ya. Maqasid syar'iyah. Ya. Maka bila maqasid syar'iyah perlu ada, maka oleh sebab itu penjagaan diri juga perlu ada. Sebab itu kita mempelajari ilmu persilatan. Ya. Ada pula orang moden hari ini kata, tak payah belajar silat. Sebab kita ada pistol. Ada pistol, ada senapang. Saya tanya, tuan pandai pakai senapang, pandai pakai pistol? Dah ada kat rumah pistol senapang? Pistol ayah dia lah. Pistol ayah dia. Jadi sebab itu hujah ni sebenarnya hujah yang sebenarnya nak buang. Ya. Nak buang jati diri bangsa Melayu. Sedangkan itu jati diri bangsa kita. Kalaulah saya tengok Ip Man. Saya tengok Ip Man. Saya peminat persilatan. Ip Man, saya tengok Bruce Lee. Saya tengok tu semua orang-orang yang memang pada zamannya ada pistol, ada senapang, tapi tetap ada ni. Baik, jadi bila sebut tentang zahir dan batin, baik, saya dah belajar fiqh. Tapi ramai orang yang ini disebut oleh Nabi SAW. Berapa ramai orang yang solat tetapi sebenarnya tidak solat. Ini bagaimana keadaan? Adakah hanya mengatakan silat, merosakkan silat ni semua. Tapi sedangkan hatta Nabi kata semayang, sebab itu dia kena selari. Yang zahir kita belajar silat semua. Tapi batin masih diajar budak tu tauhid, sifat 20, fiqh, mazhab Syafi'i, didik mereka dengan amalan juga hati. Hati ni itu tasawuf, pembersihan hati. Sebab itu Nabi SAW semuanya ada. Dan para sahabat semuanya ada. Kemudian ulama-ulama terdahulu pun semuanya ada. Hatta orang Melayu dulu tidak dinamakan lelaki. Ni siapa nak kata lelaki? Siapa nak kata jantan? Kalau tak ada ilmu silat, dia bukan lelaki. Itu masa zaman Melayu dulu. Zaman Melayu dulu. Okey, baik. Ustaz, saya tak nak belajar silat. Saya nak belajar kungfu. Belajar karate do, taekwondo. Bukan saya nak kata. Ini fakta. Sejarah tidak menipu. Kalau kita belajar silat, kebanyakan orang belajar silat, memang betul sebut tentang mandi minyak, mandi mandi limau, kan? Ini perasapan keris, semua. Ini yang dikatakan syirik dan khurafat. Sebenarnya ini fahaman-fahaman yang sebenarnya nak larikan anak bangsa kita dengan pemahaman Islam yang sebenarnya kita yang tawaham. Kita yang kata, kalau perasapan itu ada pemujaan, syirik. Sedangkan keris ni, ni keris ni, kalau kita buka keris, kan, kalau kita buka keris ni sebenarnya ada pamor. Pamor ni sebenarnya dia, tapi keris saya ni tak adalah. Ni keris murah je ni. Kan? Keris murah, keris mahal lah. Mahal tu guru 1,300, 1,000. Baik. Jadi ini pamor-pamor ni kita nak cuci, kita nak bersihkan, dia tak boleh dengan air biasa, tak boleh dengan sabun. Dia bersihkan dengan limau. Faham. Limau. Kenapa perasap dengan asap? Sebab asap tu yang keringkan air minyak tu. Sebab nanti kalau dia air tu masih basah, dia akan karat. Faham. Jadi oleh sebab itu, ini da'i faham semua. Jadi oleh sebab itu jangan cepat kita menghukum syirik. Mana ramai orang kita hari ini salah faham. Ya, betul. Baik Ustaz, saya akan tertarik dengan soalan daripada Zalib Apan bertanyakan tentang Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ada 3 soalan Ustaz. Apakah boleh kita menggunakan hizib, ratib, wirdul latif dan wirid-wirid lain untuk kebatinan? Yang kedua, apakah boleh mengamalkan amalan pertapaan untuk menyempurnakan ilmu kebatinan? Adakah ia berunsur khurafat dan syirik? Dan yang ketiga, akhir sekali, apakah boleh mempelajari ilmu belian, iaitu membaca Qul Huwallahu 70,000 kali sebagai asal sebuah ilmu kebatinan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Tapi Ustaz, soalan ni kita nak
Ustaz jawab selepas kita berhenti berehat. Jadi kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita nak berehat seketika. InsyaAllah kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membincangkan tentang topik akidah, iaitu bela diri kebatinan. Jadi kepada anda yang ada soalan, boleh sahaja buat panggilan ke 0377261603 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi mereka yang menonton melalui Facebook, kalau boleh belanjalah sikit, butang like, mungkin boleh tulis balik di ruangan komen apakah yang telah Ustaz kongsikan dan tekan butang share, insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita sambung tentang soalan yang diajukan oleh sahabat kita. Zalib Apan bertanyakan yang pertama tentang apakah boleh kita menggunakan hizib, ratib, wirdul latif dan wirid-wirid lain untuk kebatinan Ustaz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Penanya Zalib Apan. Saudara Zalib Apan, terima kasih. Mengenai pengamalan, disebut pengamalan, kita nak sebut pengamalan apa ya? Tadi saya dah sebut penjagaan diri. Hari ini mungkin istilahnya kebatinan. Kebatinan ni, kalau kita lihat, ni zahir, kalau belajar ilmu wudu, ni zahir, ni batin. Ni zahir, ni batin. Mana? Okey. Tubuh badan kita zahir, dalam kita, hati kita batin. Baik. Pengamalan wirid. Wirid ni, apa yang dimaksudkan wirid? Wirid ni, kalau ikutkan dia aliran. Mengalir. Apa yang mengalir? Apa yang mengalir? Mengalir minuman. Mengalir makanan. Jadi, perlu, kalau badan kita perlukan kepada suatu benda yang sihat, kita berjoging, kita bersenam, riadah. Begitu juga dalaman. Hati. Hati kita ni pun kena ada makanan. Apa dia makanan? Makanan itulah dia zikir. Sebab dalam badan kita ini, dalam kita ada jasad dan roh. Roh kena gabung. Barulah hebatnya tubuh manusia itu bila roh dan jasadnya hidup. Jadi bila sebut roh nak hidup, dia perlu dengan makanan. Makanannya zikir kepada Allah SWT. Baik, sebut tentang kebatinan. Saya teringat Allahyarham Dr. Syahid Said Ramadan Al-Buti rahmallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, kalau hari ini orang tak nak sebut tarikat, kalau hari ini orang tak nak sebut tasawuf, kita sebut tazkiyatun nafas. Kami sebut tazkiyatun nafas. Apa makna tazkiyatun nafas? Iaitu pembersihan jiwa, pembersihan hati. Apa dalilnya? Dalilnya qad aflaha man zakkaha. Betul. Sesungguhnya telah berjaya orang yang menyucikan hati. Ini dalil yang sahih daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada kita supaya berzikir. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullahu fi kulli ahyan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap sudut, setiap keadaan. Maka kita berzikir kepada Allah, ratibul atas ke ratibul haddad ke zikir maksurat ke majmu' syarif. Ini saya suka. Kalau ibu saya ada lihat, arwah nenek saya, Hajah Wan Salbiah, Allahyarhamah. Mudah-mudahan Allah tempatkan ia bersama orang yang soleh, solehah. Beliau masa hidupnya sentiasa mengamalkan Majmu' Syarif. Majmu' Syarif ni kitab orang Melayu, amalan orang Melayu. Dibaca.
Di situlah ada talqin, di situlah ada tahlil, di situlah ada bismillah 5, ada bismillah 7, ada haikalil uzma, ada istighfar kabir. Di situlah zikir. Maknanya berzikir kepada Allah SWT. Cerita tentang silat tadi, silat tadi zahir. Tapi bila kita menggerakkan zahir dan batin, maka mudah-mudahan ia menjadi sempurna. Jadi bila amalan-amalan ini hanya nama saja, ilmu kebatinan. Kalau tak nak pakai batin, pakailah jiwa. Ilmu jiwa. Ilmu jiwa. Ilmu dalaman. Ilmu dalaman. Betul. Ilmu dalaman perlu kepada makanan. Makanan itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang soalan yang kedua, Ustaz, pertapaan. Adakah boleh atau bagaimana, Ustaz? Baik. Pertapaan kita kembali balik kepada bahasa Arab. Khalwah. Khalwah ni bahasa Arab, iaitu bersunyi-sunyian. Bertapa ni betul tak kita sunyi? Kita seorang je. Kenapa pula bertapa pula kena pergi dekat bukit ke kat tu? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertapa di Ghar Hira? Betul. Kenapa Nabi SAW pergi bertapa? Maknanya menghubungkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghilangkan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Istilah orang Melayu, dia letak bertapa ke apa ke, sebenarnya istilah saja. Betul. Tapi pengisian itu pula kena tengok. Pengisiannya, wahai jembalang tanah, hidup Piramli ya. Hai Bambang, hai mambang tanah, mambang api, mambang air, mambang air laut. Kan? Piramli Allahyarham, mambang biru air laut, mambang ini. Kan? Ini semuanya maknanya ini seru. Kan elok kita seru. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Badi as-samawati wal ard, Ya Latif. Kan sebut Ya Latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Mana ada orang yang pergi bertapa ni terus dikatakan baca bertapa ni maknanya bersunyi. Ini yang masalahnya. Pertama, orang yang mengamalkannya, orang mengamal silat tu, guru yang mengajar, mendidik. Kita hari ni kena tengok juga guru. Jangan kita tengok guru semayang pun lebih kurang alah acuh tak acuh je, kan? Dia sepatutnya guru tu dia bukan mendidik silat dulu. Dia mendidik jiwa kepada Allah SWT. Betul. Walaupun dia didik, tengok macam ni kan, kan, kata, tepis macam ni, ini tanda. Tapi bila lepas tu, kan, kita sebenarnya menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu Taala. Seteru tadi musuh bangsa kita. Jadi kita lawan, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bau betul. Bau betul. Bukan sibuk dengan hatta keris pun sama, keris ke baju ke, ini semua kalau kita fikir makhluk, maka kembali kepada makhluk. Sebab tu saya sebut tadi kepada orang-orang yang pengamal kepada silat, perlu belajar ilmu agama. Jangan tinggalkan ilmu agama. Yang kedua, yang kata syirik-syirik kepada silat-silat ni semua syirik. Habis taekwondo, karate do ni semuanya adakah hanya zahir saja? Kamu yang tak tahu. Baca sejarah macam mana taekwondo terlahir, macam mana karate do terlahir. Ada sejarah. Ada kaitan dengan Buddhism, ada kaitan dengan Taoism, ada kaitan dengan agama. Sebab tu mana satu persilatan yang mengajar kepada kita tentang sebut nama Allah ke, zikir ke, silat. Silat yang ajar kepada kita, kamu ni contohnya kita nak dapat anak murid baru kan. Anak murid baru kita ada baca Al-Fatihah. Sebab kita nak mulakan. Kita ada baca Yasin. Maknanya itu. Tapi belajar taekwondo, karate do ada belajar? Kita yang tahu ini semua apa dipanggil Zen, Buddhism, Buddha. Buddha Zen. Ini ada kaitan. Saya tak ceritakan sebab orang banyak attack silat. Bila sebut silatnya syirik khurafat. Sedangkan seni bela diri yang lain semuanya ada kaitan, kan? Tapi kita bila pandang guru, jadi oleh sebab itu jangan cepat menghukum, tapi belajar, biar tahu, jangan keliru. Saya agak tertarik dengan Ustaz kata tadi. Ustaz kata sebut tentang baca Fatihah, baca ni. Ada satu benda yang sama juga ditanyakan oleh sahabat kita tentang baca Qul Huwallah tu 70,000 kali. Baca Qul Huwallahu. Bagaimana Ustaz? Baik, tadi disebutkan sebentar tadi tentang silat-silat. Sebenarnya silat ni banyak.
Kenapa? Macam mana silat ni boleh banyak? Sebab silat ni dulu, masa dulu sebelum silat terlahir, dia panggil si elat. Si elat. Si elat. Bukan mengelat Ustaz. Oh kan. Si kebun sebab dia suka berkebun. Si tukang sebab dia suka bertukang. Jadi si tukang. Si elat. Si elat ni maknanya seseorang yang pandai mengelat. Elat tu elat, mengelat. Jadi itu dia panggil. Tapi silat ni, orang yang meletakkan silat ni sebenarnya dia sambil dia mengelak, sambil dia memukul. Baik. Tapi bila sebut tentang kulhu ni, dia ada kaitan dengan silat-silat yang ada hari ni. Ada silat gayung, ada silat gayung fatani, ada silat lincah, ada silat kuntau tekpi. Ini semua silat-silat. Dan itu adalah amalan. Amalan setiap silat tu guru dia. Dia guru-guru dia ada amalan. Ada gurunya mengajar kulhu sebanyak 70,000 kali. Kan tadi saya sebut, dia bukan masalah kebatinan tadi. Masalahnya apa dia isikan kepada anak murid. Pengisian. Kalau kul huwallah 70,000 kali. Apa salahnya? Apa salahnya kul huwallah? Bukan sebut guru Yahya. Betul. Sebut apa nama Rasul Melayu ke? Tidak. Kan. Jadi kita belajarlah apa ilmu agama itu lebih, kemudian belajar ilmu seni mempertahankan diri. Betul. Itu bangsa kita cantik. Bangsa kita mulia. Bangsa kita disegani suatu masa dahulu. Ya, betul Ustaz. Dengan persilatan mereka. Betul Ustaz. Saya memang setuju dengan apa yang Ustaz telah utarakan. Ramai di kalangan kita salah faham dengan istilah. Jadi kita kena tengok apakah pengisian terhadap sesuatu tersebut. Baik Ustaz, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Siapa di sana ya? Silakan. Nama saya Muhammad Hati. Saya dari Ulu Benam, Selangor. Ulu Benam, Selangor. Silakan. Saya nak tanya pada Ustaz tentang ni. Adakah amalan, silat ni amalan dia dipengaruhi oleh tarikat? Dipengaruhi oleh tarikat ya? Ya, itu baik, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Akmal Hadi dari Hulu Bernam, Selangor bertanyakan tentang adakah silat ini dia ada kait dengan tarikat Ustaz. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya dalam ilmu jiwa ataupun ilmu jati diri bangsa, kita memang tak lari daripada 3 perkara. Iaitu pertama sekali adalah amalan kerohanian. Amalan kerohanian iaitu menghidupkan jiwa kita. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, kalau jiwa kita sentiasa memikirkan tentang tentang lakonan, maknanya orang yang berlakon, dia fikirkan lakonan. Dia akan semua bentuk diri dia pun, dia punya diri dia pun macam orang berlakon saja. Betul. Kan? Kalau dia itu pesilat, dia akan nampak diri dia bersilat saja. Betul. Kalau dia bomoh atau dia perubat, dia tunjukkan diri dia perbomohan saja ataupun ini. Kalau dia seorang ustaz, dia ulama, dia pendakwah, mesti dia asyik pegang kitab, pegang ini. Tapi kita jangan lupa, sebenarnya 3-3 inilah Melayu. Melayu ini tidak lari daripada saya keluar dulu tarikat tadi. Dia ada silat. Silat sebab ini jati diri bangsa. Dia ada rawatan. Rawatan, kalau kita sakit kita rawat. Okey. Kalau kita dulu mana ada doktor untuk letak pil? Kita apa? Herba. Herba. Jadi ini ilmu orang Melayu. Orang Melayu dia ada herba. Sebab tu kacip Fatimah. Kalau kita lihat macam mana orang Melayu boleh letak kacip Fatimah. Agak-agak kacip Fatimah Syiah je. Ini satu puak lagi. Semuanya Syiah. Tongkat Ali Syiah lah kali, tak payah pakai tongkat Ali. Jadi jangan kuatlah kamu. Sebab takut bila sebut Ali je Syiah ni. Ini Syiah. Jadi sedangkan Ali itu orang Melayu dia gambarkan Saidina Ali. Nampak? Sebut tongkat Ali sebab dia gambarkan perkasa ni Saidina Ali. Faham. Sebab Saidina Ali karamah wajah pernah berlaku ketika mana datang kuda liar. Kuda liar tu tengah liar. Tak ada orang Islam yang boleh
nak hentikan kuda liar tadi, Sayyidina Ali datang dengan kuda. Tu dengan kuda. Macam kita tengok filem cowboy. Cowboy ke Zorro ke. Kita tu lah hari ni. Kita bangsa lain punya kita agung-agungkan, kita muliakan. Tapi bangsa kita lupakan. Seakan-akan tak ada yang hebat. Jadi Sayyidina Ali Karamah datang sebelah, kuda sebelah. Sayyidina Ali naik. Lepas tu loncat kat kuda tadi dengan kaki menutup ini sampai stop kuda tadi. Jadi apa yang saya nak kaitkan sini, maknanya bangsa kita bukan bangsa yang cemeh, bukan bangsa yang ini sibuk dengan kata atau Melayu dah lupa Melayu layu. Melayu tidak, tetapi Melayu yang lupa bangsanya. Melayu lupa sejarahnya. Maka hilanglah sejarah bangsa hari ini yang hebat. Kalau kita lihat Melayu ada dekat Cape Town, Melayu ada dan masih ada lagi. Ada kampung Melayu dekat Australia, ada kampung. Jadi oleh sebab itu kita lihat yang ketiga iaitu tarekah. Kan tadi saya dah sebutkan mungkin yang tak dengar. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Agaknya belajar apa? Raja Haji fi sabilillah. Syekh Samsudin As-Sumatrani. Ini semua Tok Kenali. Ini semua belajar apa? Agaknya belajar tak. Zikir memang ada, tapi apabila Allah berikan. Lepas itu kalau kita lihat dalam sejarah bangsa Melayu ini dahulu, seperti mana Tuan Guru Haji Saleh, Tuan Guru Kiai Haji Saleh. Ini disebutkan selendang merah. Ini di Batu Pahat. Ini semua pejuang-pejuang melawan komunis. Ini semua kalau kita lihat mereka ini ada amalan zikir pedang. Zikir pedang. Itu tarikat Ahmadiyah. Dia ada zikir pedang. Memang pedang, kena ada pedang lah. Tapi kalau sampai masanya, Rasulullah SAW sendiri kata, hatta engkau percaya batang pokok, batang pohon, bila ketuk kepala orang, boleh jadi pedang. Allah. Itu batiniah. Ini yang disebutkan. Bila datang pertolongan Allah, silap hari bulan, keris ini boleh jadi pedang. Boleh jadi peluru berpandu. Boleh jadi... saya bukan cakap cakap kosong, sebab kita dalam dunia hari ini kita tak nampak kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh melakukan apa saja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma adakah benda ini yang memberikan keselamatan pada saya? Bukan. Wahai para pesilat, adakah keris ini yang menjaga kita ataupun Allah yang menjaga kita? Tepuk dada, tanya diri sendiri. Jadi oleh Ustaz, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapakah di sana? Waalaikumsalam, Ustaz dan Dai. Ya. Silakan. Ustaz, saya ada sedikit pertanyaan. Ya. Silakan. Seperti kita sudah maklum, banyak pada zaman dahulu ada seorang pesilat menggabungkan ilmu persilatan untuk menjadi satu persilatan, satu ilmu persilatan. Apakah ni macam takut membuat mereka kesulitan? Apakah dari segi pandangan Ustaz? Terima kasih Ustaz dan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Saiful Bahrain dari Baling, Kedah. Tetapi jawapan tu kita nak dengar Ustaz jawab selepas kita sambung di TV9. Tanyalah Ustaz akan berakhir di sini di TV3, tetapi teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah,
Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Dan buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membincangkan tentang topik akidah, iaitu bela diri kebatinan. Jadi kepada anda yang ingin mengajukan soalan, boleh buat panggilan ke 0377261603 atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 dan pastikan soalan yang ingin diajukan berkaitan tajuk kita iaitu bela diri kebatinan. Baiklah, tadi sebelum kita berhenti berehat, ada soalan yang diajukan oleh Saiful Bahrain, sahabat kita dari Baling, Kedah, bertanyakan Ustaz tentang bagaimana untuk kita mengenal pasti sesuatu silat itu betul dan tak betul. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wa ajma'na bihi filatwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Terima kasih yang bertanya tadi, Syahrin Bahrain. Saiful Bahrain. Saiful Bahrain. Nama pun Saiful. Saif, pedang. Allah. Baik. Ketika mana mempelajari ilmu silat yang kita sebut sebagai ilmu pertahankan diri, ataupun ilmu penjagaan diri, maka kita perlu tahu juga saya ni belajar dengan siapa. Sebab dalam semua bahagian pun, hatta belajar agama pun kita boleh jadi belajar yang syirik juga. Betul. Apabila kita menyamakan Allah SWT dengan makhluk. Contohnya kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala ini sama seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai tangan seperti mana tangan manusia, tangan makhluk. Badannya makhluk. Jadi kat sini telah belajar agama juga, bukan belum belajar silat lagi. Yang belajar hari ini agama pun tidak mengambil ilmu agama leluhur. Saya suka sebut leluhur. Mungkin ramai orang belajar agama dia tak tahu leluhur. Leluhur ni maknanya fahaman bangsa kita, fahaman Islam, fahaman agama Islam bangsa kita. Maka kita akan sebutlah Syekh Wan Daud Abdullah Al-Fatani. Kita akan sebut Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdullah Fahim. Ini semua kita akan sebut, baru kita ukur. Kat situ kita ukur. Hari ini ramai orang mengaku dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia mengaku ini fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sedangkan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dia bawa hari ini tak sama dengan fahaman agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah leluhur bangsanya. Seperti mana kita lihat, saya boleh bawakan kalau sekiranya diizinkan, saya bawa kitab-kitab bangsa Melayu, ulama-ulama Melayu yang berkaitan dengan pihak istana. Pihak perubatan. Dai tahu. Kitab orang Melayu, kitab ulama Melayu cerita tentang Tibbin Nabawi. Perubatan Nabi tapi kitab Melayu. Ini kitab silat mengenai pertahanan diri orang Melayu punya. Jadi kat sini saya nak kaitkan bagaimana kita nak tahu, pertama sekali yang tadi itulah syirik tadi. Macam mana syirik? Syirik ni ada dua. Satu syirik yang memang ketara. Kita menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata Allah Subhanahu Wa Taala sama. Saya minta maaf cakap. Dalam agama ada yang mengatakan, contohnya dia bawa hadis. Dia bawa satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala turun pada 1/3 malam. Dalam hadis zahir. Tapi adakah kamu yang berakal waras, kamu mengatakan Allah turun 1/3 tengah malam? 1/3 Allah turun? Takkanlah kita nak kata Allah Subhanahu Wa Taala seperti makhluk sehingga kan mengatakan Allah turun macam turunnya daripada atas ke bawah. Allahu Akbar. Ini pun termasuk di antara syirik. Sebab itu di Malaysia kita tak boleh mengambil fahaman mujassimah. Fahaman yang menyamakan Allah dengan makhluk. Mujassimah. Maka ini pahaman-pahaman ni bukan fahaman leluhur kita. Bukan fahaman bangsa kita. Jadi tolong kepada ibu bapa nak hantar anak belajar agama pun cari ustaz. Cari tuan guru. Allah SWT ajar kepada Nabi SAW ada ulama usuk. Nabi sebut ulama juga, tapi ulama jahat. Jadi sama juga dengan pesilat. Pesilat tadi, sebab tu saya kata tadi zahir ada, batin ada. Apa yang zahir pada zahir dia, tapi batinnya akhlak. Sebab tu syirik ada kaitan dengan yang kedua, iaitu syirik akhlak. Apa makna syirik akhlak? Aku lebih baik daripada dia. Aku lebih sempurna daripada dia. Ana khairum minhu, kata syaitan, kata iblis. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya.
Kan iblis ketika mana Allah SWT suruh sujud kepada Nabi Adam. Ini pun kalaulah hari ini tuan yang faham tafsir mengatakan Allah suruh Nabi Adam malaikat sujud, adakah sujud malaikat itu seperti mana sujud Allah? Sebab dalam Quran sebut sujud. Jadi kat sini yang perlu ada takwil. Sebab tu kat sini ada takwil. Sebab tu datangnya fahaman Ahlussunnah wal Jamaah mengikut Imam Abul Hasan Al-Sy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maka syirik itu cikgunya rasa diri dia lebih baik daripada orang lain. Allah Akbar. Diri dia sempurna daripada orang lain. Maka lahirlah akhlak di situ. Sebab tu kalau nak bawa anak belajar silat, jangan tinggalkan anak belajar ilmu tauhid. Jangan tinggalkan anak belajar ilmu fiqah. Jangan tinggalkan anak belajar ilmu tasawuf. Kata basic kena kemas. Kena sama. Kena selari. Maka kita akan nampak kat situ. Kita pun sendiri. Tadi saya katakan, kita nampak diri kita. Pengumeh. Tiba-tiba je asyik nak marah je. Panas baran, meletup je. Sebab tu kena ada tasawuf. Sebab tasawuf ada didik jiwa. Tasawuf didik jiwa macam mana? Selawat kepada Nabi SAW. Ya. Berapa ramai orang hari ni zikir, selawat tak ada. Selawat ni sebenarnya menenangkan hati. Selawat ni menyejukkan jiwa. Selawat ni kalau orang yang banyak mengamalkan selawat, kita pandang wajah dia tenang. Kita pun pandang dia tenang. Kita seronok pandang dia. Ada nur, cahaya. Kerana cahaya selawat kepada Nabi SAW. Jadi kita boleh ukur. Diri kita sendiri kita boleh ukur. Semayang kita macam mana? Hubungan kita dengan ibu bapa macam mana? Sebab dalam kaedah silat tu sebenarnya, silat ni sebenarnya mendidik jiwa kita. Mendidik jiwa kita. Di dalam buah, di dalam saya mempunyai anak yang Allah kurniakan saya, anak saya ADHD. Anak saya autism, mild autism. Disleksia. Dia punya badan, dia punya kawalan emosi dia tak terurus. Tapi bila dia belajar silat, kami hantar dia belajar silat dengan tuan guru, dengan ni, jadi dia pun dididik sampai dia jadi tenang. Jadi tuan guru saya iaitu Dr. Aziz Wahija pernah mengajar sampai ke luar negara. Allah Akbar. Sampai luar negara dia mengajar anak muridnya di tak siap Australia ataupun belajar mengajar di sana, sampaikan yang non muslim datang kepadanya sebab tengok akhlaknya, sifatnya dengan ketangkasan dan belajar akhirnya dia nak memeluk Islam. Jadi malu masuk Islam. Dan dia jadi wakil kepada silat gayung Fatani. Maknanya dengan dakwah silat yang betul pun kita boleh mendakwah orang, berdakwah kepada orang untuk masuk kepada Islam. Baiklah Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di sana? Ya, silakan. Baik, saya Muhammad Syahrul bin Muhammad Saufi, buat panggilan daripada Negeri Sarawak ya. Ya, wah Sarawak Subhanallah. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Silakan. Baik. Alhamdulillah. Baik, soalan saya pada hari ini adalah adakah setiap amalan dalam silat itu wajib berijazah dan apa pula hukum ijazah dalam Islam? Baik. Itu saja soalan saya. Terima kasih Da'i dan Ustaz. Baik, terima kasih juga kepada Tuan Syahrul dari Miri Sarawak yang sudi buat panggilan kepada kita. Tetapi Ustaz, jawapan ni kita nak dengar Ustaz jawab selepas kita berhenti berehat. Kita nak berhenti berehat sekejap, kita nak beristighfar seketika. InsyaAllah kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami Pejam Celik. Kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, tapi jangan pejam tak celik-celik Ustaz Ya. Pejam dari tadi. Celik-celik sekejap berasa Tanyalah Ustaz. Dan kau pejam sejam kan. Baiklah Ustaz, tadi kita ada soalan dari Tuan Syahrul dari Miri Sarawak bertanyakan tentang adakah wajib silat ini kalau nak belajar kena ada ijazah. Ya. Diijazahkan. Bagaimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Terima kasih yang bertanya sebentar tadi. Sangat bagus soalan ni sebab kalau semua yang ikuti daripada program daripada awal bersama kita tadi 6.30 sampai sekarang ini, kalau kita lihat sebenarnya konsep Tanyalah Ustaz ini membawa satu anjakan paradigma konsep pengajian ataupun dakwah yang baru supaya kita ini kadang-kadang ada benda yang kita nak tanya tetapi kita tidak dapat nak salurkan. Jadi alhamdulillah program begini dapat kita salurkan pada masa kita berbincang tentang urusan dunia, tetapi kita tidak lupa juga bagaimana nak kaitkan ilmu keduniaan itu dengan keakhiratan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita hubbiba ilayya min dunyakum. Nabi sebut hubbiba ilayya, aku disukai akan daku tentang urusan dunia kamu. Hubbiba ilayya min dunyakum, dunia kamu. Nabi tak sebut dunia ya. Nabi tak sebut urusan duniaku. Tak, sebab Nabi nak kata aku tak fikir dunia. Maknanya aku tak utamakan dunia tetapi aku utamakan akhirat. Betul. Tapi Nabi sebut aku suka dengan dunia kamu. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut al-itir. Wangi-wangian. Baik, itu kalau kita lihat dalam pewangian, wangi-wangian ini dalam pemakaian kita ada wangi kan. Kalau sebutkan tentang pewangian ini, baik itu kita lihat dalam macam rawatan ini semua, dia perlu ada macam perasapan tadi yang saya sebutkan kaitan tadi. Tetapi kita perlu lihat bagaimana kaedah ataupun konsep yang hendak disampaikan sebentar tadi. Baik, hubbiba ilayya min dunyakum salasah, iaitu etir. Kedua, an-nisa. Nabi kata aku suka wanita. Pencinta wanita tu Nabi juga. Kan? Jadi tak salahlah kita dai ya. Baik, yang ketiga iaitu ju'ilat qurratu ain fi salah. Baik. Kita tahu Rasulullah SAW itu mengajar kepada sahabat begitu. Maknanya Nabi nak kata urusan dunia kamu pun kamu kena tahu untuk bagaimana nak salurkan. Sebab itu di dalam firman Allah SWT, ini ramai orang tak nampak ayat Al-Quran ini dalam masalah ijazah. Dia kata ijazah tak ada. Mana ada amalan nak ada ijazah, amalan ijazah. Tuan, kita nak masuk universiti, orang nak bagi... bukan kita masuk universiti. Kerja. Kita dah habis universiti. Nak masuk kerja, orang tanya apa? Ijazah. Ada ijazah tak? Ada sijil tak? Ada sijil tak? Okey, Piramli. Alhamdulillah. Kamu nak berlakon. Kamu ada belajar... apa tinggi? Oh, saya belajar atas lagi daripada dia. Oh, atas Cambridge. Allah yarham Sudin kan. Atas pokok. Sebab jadi kita lihat tu. Tu orang lagi bawah lagi dari dia. Kolong kan. Jadi sebab itu kita nak lihat kat sini ijazah ni sebenarnya benda keperluan zahir pertama sekali. Keperluan zahir. Apa makna keperluan zahir? Maknanya tahulah dia pernah berguru dengan orang ini. Hari ni ada orang dia claim tu guru saya, tapi guru dia pun bila pula dia, aku tak pernah tengok dia. Betul. Maka ini dinamakan ijazah. Ijazah ni kalau kita sebut dalam bahasa Melayu kita ialah ijazah, bahasa Arab dicampurkan dengan ni. Ijazah maknanya diharuskan ataupun dibolehkan. Ijazah. Jadi sebut ijazah Melayu izin. Kan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznih. Dengan izinnya. Izin pun Arab juga. Tapi orang Melayu pakai. Tu orang Melayu hebat ni. Dia campur bahasa Arab. Jadi izin. Jadi bila izin diperkenankan.
diizinkan, dibolehkan. Jadi sebab itu dengan cara adab. Kau orang Melayu ni penuh dengan adab. Betul. Jadi adab orang Melayu, dia belajar dengan guru, lepas habis ataupun tengah dia dengar-dengar, tuan, izinkan saya amalkan ini tak? Tuan, saya jadikan halusnya orang Melayu. Adab orang Melayu ni tinggi, sopan. Subhanallah. Tapi hari ini kita yang hilang. Pertama, orang Melayu sendiri benci dengan bangsa dia. Apa Melayu? Apa perjuangan Melayu? Kan? Saya pakai macam ni pun ada orang cakap, ini apa Ustaz Ahmad pakai macam ni? Sebenarnya inilah pakaian bangsa kita. Kan? Kalau you sibuk pakai coat, pakai blazer, pakai necktie, pakai bow, kenapa tak boleh kita pakai pakaian bangsa kita? Jadi oleh sebab itu, jangan lupakan bangsa Melayu. Ini bangsa kita, khazanah, warisan peninggalan bangsa kita. Subhanallah. Ustaz cakap macam tu terbakar tu. Rasa paling nak tukar pakai baju ni. Baiklah, kita ada soalan seterusnya Ustaz dari Wak Dosh. Assalamualaikum Ustaz, da'i, kru-kru program Tanyalah Ustaz dan sahabat. Waalaikumsalam. Semoga dirahmati Allah semuanya. Ada orang mengaitkan karamah wali-wali atau maunah sebagai ilmu kebatinan dan boleh dipelajari. Mohon pencerahan Ustaz. Wak Dosh Yong Peng. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Wak Dosh atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada yang bertanya dari Wak Dosh. Yong Peng. Yong Peng. Saya ambil lesen motor kat Yong Peng dulu. Masa saya belajar Mahat Tafiz Al-Quran wal Qiraat Negeri Melaka. Walhasil apa yang kita sebutkan cerita tentang karamah. Sebab itu ini berkaitan dengan topik akidah. Betul. Akidah dia panggil khariqul adah. Perkara yang luar biasa. Yang berlaku kepada Nabi dan Rasul sebelum ia menjadi Nabi. Itu dipanggil irhasat. Perkara luar biasa. Sebab tu, kalau kita belajar ilmu tauhid yang sebenar, kita takkan pertikaikan. Maksudnya kita takkan pertikaikan lahir Nabi SAW dengan terputus tali pusat. Ibu Nabi melahirkan Nabi SAW seperti tak ada rasa sakit. Kan kita percaya bahawasanya Allah mampu buat apa saja. Betul. Kenapa tiba-tiba kita cerita pasal ini hadis tak sahih? Hadis tak betul. Ini bukan masalah hadis. Ini masalah banyaknya orang, ulama-ulama yang meriwayatkan. Bukan orang yang duduk kedai kopi, bukan duduk warung. Yang meriwayatkan, ini ulama. Nabi SAW lahir, ketika mana Nabi lahir, syurafat, 7 tiang-tiang penyembahan Raja Rom, Parsi, tombang. Ini memang riwayat ulama. Jadi bila sebut tentang karamah, tadi irhasat, kemudian mukjizat. Kan di dalam kaedah belajar ilmu tauhid, kullu ma jaza anil anbiya jaza anil awliya. Setiap yang harus bagi para nabi harus bagi para wali. Ini yang disebut karamah. Orang Melayu, saya tinggal kat mana tu? Saya dibesarkan di Keramat. Masa saya tinggal di Keramat ni ada ulama-ulama datang. Orang Keramat kena tahu ni, Datuk Keramat, Taman Keramat. Masa saya datang ulama, dia kata karamah. Dia kata ini tempat ni karamah. Tempat yang ada, mungkin ada kelainan, ada luar biasa. Sebab saya dulu masa saya dibesarkan di Keramat tu, memang bangsa Melayu je. Orang Melayu je. Memang ada bangsa lain nak duduk, tapi dia tak boleh. Sebab keakraban orang Melayu. Keakraban, kekitaan. Tapi hari ini, kenafsian. Masing-masing. Yang ini kumpulan, yang ini persatuan, ini pertubuhan, ini parti, ini. Ini yang hari ini merosak kita. Yang memecah belahkan kita ni dia. Yang membesarkan kekumpulannya. Kekumpulannya, kesokongannya, kepartiannya, kepolitikannya hilang. Sehingga kan lupa bangsa, lupa agama. Sedangkan Nabi SAW menyatukan. Maka oleh sebab itu, kita lihat bagaimana bangsa Melayu ini perlu kita tunjukkan kehebatannya, keagungannya dengan sebab karamah tadi yang saya sebutkan. Ini adalah hadiah. Dia hadiah. Kita tak perlu sibuk-sibuk cari-cari karamah. Sedangkan ini hadiah. Hadiah daripada Allah. Allah berikan karamah pada lelaki. Seperti mana Sayyidina Umar bin Khattab mendapat karamah ketika mana sahabat berperang.
Sayyidina Umar kata, wahai sahabatku, lari di ya Sariyah. Wahai Sariyah, seorang yang pergi berperang tu, ya Sariyah, pergi ke balik bukit. Lalu bila habis perang, orang tanya Sariyah tadi. Sariyah kata, dalam keadaan kami susah, tiba-tiba kami dengar suara Sayyidina Umar, sedangkan Sayyidina Umar sedang khutbah. Jadi ini karamah. Kemudian wanita juga diberikan karamah, seperti Rabi'atul Adawiyah. Ini semua yang karamah diberikan. Jadi karamah ke al-ma'unah, ini semua hadiah daripada Allah. Bukan sebab belajar silat untuk dapat karamah, bukan belajar tarikat untuk dapat karamah. Sebenarnya yang penting saya belajar silat ke, saya belajar tarikat ke, tujuannya ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik. Maka saya akhirkan di sini bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita kena lihat contoh ikon yang terbaik, betul Ustaz, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, jadi kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Mungkin Ustaz ada sedikit kesimpulan untuk kita simpulkan perbincangan kita pada pagi ini. Silakan. Saya suka untuk mengajak diri saya dan semua, kita ini tinggal di tanah Melayu. Yang asalnya tanah Melayu. Wahai anak-anak remaja, ini tempat tanah tumpah darah kita semua. Bagaimana pepatah Melayu kata, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Wahai semua bangsa Melayu, wahai semua kaum Melayu, ada kata kaum Malak, kaum Melayu. Walhasil kita bangsa gini, kita rumpun yang duduk di tanah Melayu. Wahai anak-anak bangsaku, marilah sama-sama kita pelajari ilmu mempertahankan diri. Daripada kita sibuk main Willy Wikang, cabut ini, cabut, main handphone dengan laptopnya, apa semua, tersibuk, tapi kita tak ada jati diri kita, bangsa kita. Maka kembalikan jati bangsa diri. Wahai para guru, guru-guru di sekolah, kuatkan bangsa Melayu dengan jati diri mereka. Islam dan Melayu tidak boleh dipisahkan. Gabungkan di antara Melayu dengan Islam. Naikkan martabat daulat Islam ini. Kita sayang bangsa kita. Kita cinta bangsa kita. Itu bukan fanatik. Itu bukan ta'asub. Itu bukan resis. Tapi yang resis, kita cinta bangsa kita, tapi kita hina bangsa orang lain. Sedangkan bangsa ini Allah juga yang ciptakan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga dengan sebab program Tanyalah Ustaz ini, Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan hati umat Islam, khususnya bangsa Melayu di tanah air kita ini. Mudah-mudahan Allah hidupkan bangsa Melayu sebagaimana Allah berikan kepada mereka dahulu kerajaan yang sangat kuat, kerajaan yang sangat hebat, disegani di seluruh dunia. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatid daimah fid din wa dunal akhirah. Lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal zalika ahla. Ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'man kulli makhif. Yassir alaina kulli asir fataysirul asir alaika yasir. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatid daimah fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Kepada anda, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan moderator kita Da'i Azrin dan juga panelnya Ustaz Jazlan Abdullah. Topik akhlak mudahnya wanita ke syurga, bermula jam 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, bangun pagi riang gembira, dari gundah bertukar ceria. Suruhan Allah buatlah segera, betul akidah akhirat berjaya. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.